berkaitan dengan isu boleh tak kita ni buat binaan di atas kubur kita. Maknanya ni kubur kita, tak kiralah kubur mak ke ayah ke apa ke, kubur kita tu kita buat tiles, buat jubin cantik, kemudian kita buat macam tempat tepi tu pula macam buat macam tu. Boleh ke tak boleh buat macam tu kat kubur? Jawapan dia dua, boleh dan tak boleh. Tang mana boleh, tang mana tak boleh. Saya cakap kat tuan-tuan, kita ambil tak boleh dulu. Katalah meja ni adalah ruang untuk tanah kubur. Tanah kubur kita di negara, di negeri kita ni tuan-tuan, tanah kubur ni dia nama atas status wakaf. Wakaf tu maksud dia apa? Hak milik bersama semua orang Islam. Dia bukan hak milik persendirian. Tidak ada hak milik kekal, walau hang dapat strata ke apa ke, tak ada. Dia adalah hak milik bersama semua orang Islam. Jadi tanah tu bila hak milik bersama, katalah tuan-tuan, atas meja ni sampai sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang kita boleh tanam di satu kawasan yang besar macam ni lah anggaran di tanah tu. Tapi dalam 6 orang ni, apa mereka buat? Orang pertama buat binaan, buat tiles apa semua. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Kawasan yang boleh tanam 6 orang, dia temakan sehingga menjadi 4 orang sahaja yang boleh tanam. Maka kita mengambil hak orang lain daripada ke bumi di kawasan tu jadi penuh cepat sebab kita pergi ambil hak orang. Siapa yang terlibat dengan dosa ni, kalau dia tahu dia sengaja buat, bukan orang yang arwah, orang adik-beradik, kakak, abang, cinema, perima, hak terlibat dalam pengurusan jenazah yang mereka pergi buat benda tu, mereka ni yang tanggung. Kalau dia buat dengan pengetahuan, dengan sengaja, dia tanggung dosa dia. Tapi kalau tak tahu, saya kita abang solution kalau dia tak tahu macam mana. Jadi tanah ni tuan-tuan, saya nak abang beberapa benda. Satu ada larangan hadis khusus yang Nabi SAW sendiri tak bagi kita buat sebarang binaan. Yang kedua, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan apa dia. Yang kedua, kalaulah kita buat macam tu, maknanya kita menjadikan tanah tu hak milik kekal kita. Saya bagi tahu tuan-tuan, kita boleh tanam arwah ayah kita dekat tanah tu sebab apa? Sebab orang sebelum kita, dia tak buat tiles dan binaan dekat situ. Kalau dia buat binaan kekal, mustahil kita boleh tanam bapak kita di situ. Maknanya bila orang tak buat, orang kosongkan tanah tu, orang reserve tanah tu untuk orang lain. Sebab apa? Bila kita letak lot tu untuk ayah kita, kita permanentkan kawasan tu jadi untuk kita. Kalau tuan-tuan tengok kubur kita di Sungai Awar, di Payatubong, beberapa kawasan-kawasan ini, ada orang-orang Cina yang mereka buat macam tu. Boleh ke? Dia beli tanah sendiri, hak milik dia, dia buat. Itu lain. Adapun kita tak boleh sebab apa? Bukan sebab agama atau bangsa, tak. Sebab hak milik tu adalah hak milik bersama. Yang kedua, orang yang duduk dalam kubur tidak memberi faedah pada dia sebarang binaan tiles dan mamar yang diletakkan di atas itu, tidak beri faedah pada dia. Orang yang duduk dalam kubur, dia tak mau tiles, dia mau Al-Fatihah. Tiles dia tak mau. Apa yang berfaedah pada orang? Tuan-tuan kepot dahan, bubuh di atas kubur dia, siram air. Hadis sahih Nabi SAW sebut, pokok tu dia kembang, pokok tu dia hidup, pokok tu dia segar, dia zikir dengan Allah, turun rahmat disebabkan zikir Allah. Rahmat itu akan mengurangkan siksa kubur dia. Ustaz, tahu mana pokok zikir ke Allah? Bagus juga soalan tu. Balik rumah, buka surah Isra juzuk ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sadaqallahul azim. Semua benda tasbih ke Allah. Hampa ya tak tahu macam mana cara dan style daripada tasbih dekat Allah. Maknanya pokok benda hidup, dia zikir, dia tasbih dengan Allah. Berfaedah. Adapun times, kita kena buat dekat arwah ayah kita bila ayah kita hidup lagi.
Dah meninggal, tak payah kalut buat tiles. Masa mak susah, mak nak pergi tandas, mak dah berumur, tandas dia pun tak betul, kena duduk macam tu, kita repair, renovation, pakai duit kita, bagi kemudahan kat mak kita. Ketika di hujung mak kita usia kita, hampa kahwin semua tinggal dah, mak seorang-seorang, ayah pun dah meninggal, kesian dia. Tandas kadang-kadang lincin yang tu jatuh, ambil duit hang, buat tandas baru, buat bilik selesa sikit dekat dia, dia nak qiyam ke, dia nak buat ibadat malam ke apa ke, baguslah gitu. Itu tempat yang kena buat. Bila mak dah meninggal, ambil buat tile semua, buat kejut macam apa? Buat kejut. Lepas tu orang nak kacau, tak boleh ni kacau mak saya. Tapi mak orang lain nak tanam macam mana? Ni kan mak hang punya kawasan. Mak tak tahu apa, ni anak-anak lah ni. Kononnya nak buat jasa kat mak, nak buat kubur cantik. Kubur cantik itu bukan cara buat jasa kat mak. Jasa kat mak apa? Waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh yang doa kat dia, walaupun sekadar istighfar pada bapak kita. Tuan-tuan bacakan hadis dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Ada seorang bapa laki yang duduk dalam kubur, tiba-tiba diberi kemuliaan, pakaian dan hebat diberi pada dia. Dia tanya, wahai Allah, apakah keistimewaan ini diberi pada aku? Kata malaikat pada dia, bistighfari waladika laka, ini disebabkan istighfar atau anak hang di atas dia minta ampun dekat hang. Ini tuan-tuan, minta ampun dekat mak lepas semayang. Kata Imam Nawawi, wa in kana fasiqan, walaupun pakai rantai, rambut cacak macam tupai gila punya rambut, macam fasik merepek, dia angkat tangan, dia doa, Allah ampun dosa mak bapak. Allah terima doa tu. Binaan tidak memberi faedah. Nombor 3, binaan menyusahkan orang-orang yang nak tanam. Saya sembang dengan seorang penggali kubur, dia kata, betul ustaz kata, awak, orang kubur ni dia tahu, kubur ni 10 tahun, area ni 13 tahun, dia ni 8 tahun, dia tahu, kalau dapat telefon, dia tahu nak korek tu kat mana. Ni dah lama dah, boleh korek balik. Katalah dia depan, Haji, ada 3 orang meninggal hari ni, okey, saya siapkan. Dia gaya nak pergi siap, apa jadi? Allah, ada jubin pula. Dia pula kena pecah sejam. Ustaz, saya pecah tu sejam, tak korek lagi, korek pula double, 2 kali kerja. Pernah ada orang, apa kita menyusahkan orang tu, sagi bergaduh pula, bagi mana kubur mak saya mana, siapa suruh tanam balik. Ni kan tanah kita, siapa saja boleh tanam di situ, bebas kan. Dia menyusahkan ahli orang yang nak tanam pula sekali lagi tu. Maka jangan ada unsur menyusahkan orang, kita memudahkan orang. Ustaz, saya tengok banyak kubur macam ni tau. Suami, isteri, anak, atau suami, isteri saja, atau adik-adik mereka 3-4 orang, mereka akan bawa line. Line tu macam kepuk ke apa dia panggil, tak di situ tu. Saya tak tahu kepuk tu buat daripada mamar ke atau kayu ke, saya tak tahu. Dia letak di situ, buat macam pagar kecil lah. Dia tak buat binaan, tapi dia buat pagar macam tu. Boleh tak pagar tu? Boleh, 2 syarat. 1, pagar tu bukan milik orang yang tanam tu. Kita kena kata kat dia, kita masjid, kata hampa nak buat apa ni? Kami nak bubur ni, boleh tak? Boleh. Ini bukan hampa punya. Sebab apa cakap ke tu? Sebab kami boleh ubah atau buang atau hapus kira benda ni bila-bila masa. Kalau kami kira perlu, kami buang. Setuju tak? Dia tahu, okey, setuju. Setuju? Okey, hang boleh buh. Ada je orang telefon nak ke bumi, kami nampak macam benda ni kacau, kami angkut, kami buang gitu ya. Hanya yang kata apa, ramai esok mana ni, mak saya ni dengan bapak saya, kami buat gitu semua. Mereka nak hidup sekali, sehidup semati semua. Nak buat gitu, kami nak? Hanya yang tanya. Sebab ini kami nak tanam, nak jalan, tak boleh tahun ni, dah macam sesak datang ni dah, kami terpaksa buang. Kalau dia tak marah, boleh. Dan yang kedua, syarat dia bukan permanent. Dia mobile, dia boleh berangkat kata. Ustaz, mak saya meninggal, ayah saya meninggal, kakak saya meninggal, saya buh batu bata, susun bata gitu. Boleh tak saya buat bata? Boleh. Sama juga, dengan syarat hang jangan kekal simenkan bata tu. Dan bila hang pi bersihkan kubur tu, hang nampak bata tu dah macam terendam lah, hang angkat sikit, bagi dia duduk di atas. Hawa orang nak mai, orang boleh angkat dengan senang. Jangan benda tu dah terbenam, dia tu kawan tu nak korek, penat. Dia tu bukan sihat sangat, kena angkut kerja-kerja buat menyusahkan orang tu. Ustaz,
Saya pergi masjid negeri, saya tengok ada tu kubur bekas TYT semua tang tu. Lepas tu siap bina-bina atas tu, bawa pagar-pagar apa. Boleh pula. Saya pergi masjid negara, ada Tun Hussein On, Allah Yarham, Allah Yarham, Tunku Abdul Rahman, semua pemimpin negara tak di situ. Oh, kira Islam ni kalau kami rakyat marahin semua, oh tak boleh lah apa, batal semua, tak boleh apa semua. Kalau pemimpin apa semua, mereka hukum lain, kami hukum lain pula. Yang ni apa Islam? Sabar dulu, aku tak jawab lagi, hanya sendiri tanya sendiri jawab, pahai. Itu boleh. Sebab apa boleh? Itu kerajaan negeri Pulau Pinang memang bagi kat mereka. Maknanya tu dia punya. Dia nak buat binaan ke, dia nak buat parking ke, dia nak buat court badminton ke, tak kisah. Sebab dia punya, hak dia, kerajaan bagi dia. Di Kuala Lumpur, di Masjid Negara kerajaan bagi. Bahawa peruntukan perundangan negara bagi mana-mana bekas pemimpin negara yang banyak berjasa pada negara, bantu rakyat, bantu negara, majukan negara dan sebagainya. Okey, kami bagi negara ni, bagi satu pemimpin letak di situ. Itu tak apalah kalau dia buat binaan. Sebab itu memang tanah itu hak milik dia atas nama dia pemimpin. Ustaz, saya pergi masjid Syekh Usop, tepi masjid Syekh Usop tu ada siapa pula satu kubur tandu. Boleh pula seorang-seorang dia duduk tang tu dengan tepi masjid, dengan buat binaan teruk-teruk semua, pagar-pagar semua, boleh pula. Saya pergi masjid Alim Sawale ada, saya pergi masjid Kapitan ada. Depa ni sebab apa depa boleh pula? Boleh sebab itu tanah depa. Syekh Usop tu bukan masjid tu dia punya, kampung belakang tu semua tu wakaf tu. Dia wakafkan. Alhamdulillah lah. Tuan-tuan nak pergi wakaf sekarang ni Perak Road tu, Datuk Keramat tu, kan dia nak pergi beli tanah tu, dia wakaf buat masjid. Kita pergi dekat dia, kita doa, ya Allah, inilah orang yang wakafkan tanah, bagilah ampuni dosa dia, bagi kemuliaan pada dia. Alim Sawale tu bukan masjid tuan-tuan, belakang masjid ada tanah wakaf yang Jabatan Agama buat sewa apa semua tu semua tanah siapa? Tanah ni Syekh ni Alim Sawale, orang yang wakafkan tanah tu. Kapitan bla-bla Tanjung banyak kat tu. Boleh tak? Boleh. Lagi tokoh-tokoh kita tak tanam balik, orang bagi dia pada Imam Syafi'i, bukan saja makam, siap binaan, gila-gila ramai besar ke tu, orang pergi ziarah buat pagar semua. Boleh pula sebab dia tokoh, supaya orang generasi boleh tahu, oh inilah imam mazhab, inilah bagui. Dekat tu ada Imam Waqi', guru dia. Lepas tu sahabat-sahabat Nabi SAW di Jordan, di Yaman, di tokoh wali Allah, Imam Mazhab, Imam Bukhari, Imam Muslim, semua tu orang jaga. Sebab jasa daripada Islam. Hang jasa apa kat kampung? Hang menyusahkan orang kan? Pada pagi sampai malam duduk kedai kopi, duduk perabik kan? Bukan order satu kopi duduk sampai 5 jam. Orang mati siapa nak buat kubur kan? Tak ada lah tu. Satu. Jadi kalau dah buat macam mana Ustaz? Cuti lah Sabtu Ahad ni kan, bolang grup WhatsApp family mah, hamba pelan-pelan babi berabah, senang. Orang lain berabah kita marah kan, hamba adik-beradik pergi, hamba buat apa? Ni kubur bapak saya, biar saya settle. Kami silap, kami pergi buat, nanti kami tak buat lah, bagi ruang pada orang. Itu satu. Nombor dua, ada satu kes di Pulau Pinang, tuan-tuan, saya tak tahulah budaya tempat satu-satu kawasan, cuma saya habaq kat tuan-tuan lah, kalaulah ada orang luar daripada Korea kita meninggal dunia, saya mohonlah kerjasama tuan-tuan, bagilah dia ke bumi di tanah kawasan Korea kita. Janganlah perkira. Ada satu kes di Pulau Pinang baru ni, satu masjid lah, mandi semua siap dah nak ke bumi kat situ. Dia kata tak boleh sebab dia ni bukan anak Korea, tak boleh tanam dekat sini. Dah mandi dah, dekat je situ dah, nak kena ubah pula. Orang perempuan makcik bawa anak apa semua ni, usung naik kereta pula, pi satu lagi kawasan pula. Adik-beradik semua duduk di Pulau Pinang, abang sulung duduk di Baling. Abang sulung dia main sini,
kebetulan dengan izin Allah meninggal dunia kat sini. Bila meninggal kat sini, mereka pun mandi semua dah. Lepas tu mereka kata, Kak pengurusi boleh tak tanam sini? Abang kami lah, sebab kami semua ada sini dah. Kebetulan bumi sini lah, senang kami nak ziarah. Sana pun tak ada siapa dah. Tak bagi sampai sudah. Tak boleh. Sini untuk Korea lah. Baling tanam pula. Balik pula baling. Pada esok boleh tanam pukul 11.30. Balik baling pasak baru boleh tanam pula. Yang kira sebab apa? Anak Korea kita bukan seminggu lepas roti orang mati. Kutlah tak cukup tempat nak tanam. Adalah bila-bila seorang tu kita mudahkan orang, Allah mudahkan untuk kita. Kan tu nak pergi baling kan satu cerita penat pula. Dia nak tak apalah, depa request dah, bagilah satu ruang pada dia. Kalau tak cukup lain cerita, melambak je ada. Dan saya beritahu, bukan orang kampung kita meninggal kena bom semua sekampung malam tu, jadi tak ada ruang nak tanam. Tuan-tuan, kalau perangai kita, perangai orang Madinah macam kita, ini kira aku tu, Nabi tak di ke bumi lah tuan-tuan, di bumi Madinah. Sebab Nabi orang mana? Nabi orang Mekah. Kalau Nabi ada pejabat pendaftaran, Nabi pergi daftar, di mana pejabat pendaftaran Nabi tu? Mekah. Madinah ni bahasa kita strangers lah. Nabi outsiders, orang luar, orang tak dikenali bahasa kita. Tapi dia bersayanglah ke Nabi. Allah pilih sebab apa? Sebab orang Madinah berjiwa besar, menghargai Nabi SAW. Allah pilih jasad Nabi untuk ke bumi di bumi Madinah. Mekah walaupun tanah lahir, tak, dia tak hargai di pahlawan Nabi, dia tak sukakan Nabi. Allah tak pilih bumi Madinah. Maka janganlah kira sangat dengan orang. Kita pakai hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong orang selagi mana kita selalu bantu dan tolong orang lain. Kita tolong orang, Allah akan tolong dan mudahkan untuk kita.